Okey, pada hari ini kita ingin belajar menentukan nilai pemboleh ubah. Nilai bagi satu perkara rumus boleh diperoleh apabila semua nilai pemboleh ubah diberikan. Sebaliknya, nilai suatu pemboleh ubah boleh diperoleh apabila nilai perkara rumus dan pemboleh ubah lain diberikan. Okey, ini adalah penerangan bagi nilai pemboleh ubah. Macam mana kita nak buat? Jadi kalau kita baca teori je, kita tak boleh nampak. Jadi kita kena buat latihan, iaitu dengan beri soalan lah kalau matematik ni kan. Okey, diberi nilai W sama dengan 7T tolak 5U. Hitung nilai berikut nilai W apabila T sama dengan 3 dan U adalah sama dengan negatif 2. Okey, W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, sekarang ni dia nak cari nilai W. Dia dah bagi dah nilai T dengan U, jadi kita tinggal masukkan saja. Okey, W sama dengan 7T berapa? 3 tolak 7 darab 3 tolak 5 darab U, negatif 2. Okey, so kamu akan dapat W 7 darab 3, kamu akan dapat berapa? Okey, 21 tolak 5 darab negatif 2, kamu akan dapat negatif 10. So, kamu pemudahkan W negatif bertemu negatif, kamu akan dapat positif. Jadi, 21 tambah 10, kamu akan pemudahkan W sama dengan 21 tambah 10 berapa? 31. Okey. Bagi soalan yang kedua juga masih menggunakan rumus yang sama, iaitu W sama dengan 7T tolak 5U. Tapi dia kata hitung nilai berikut. Nilai T apabila W sama dengan 15 dan U sama dengan 4. Nampak tak kat sini dia nak T sebagai perkara rumus. Okey? Sebab tu saya kata tadi kita kena mahir dulu untuk menukar perkara rumus, baru boleh buat standard pembelajaran hari ni, iaitu menentukan nilai pemboleh ubah. Jadi kamu kena tendang dulu negatif 5U ni pi sebelah kiri, sebab kita nak dapat T sahaja. Okey, dia adalah operasi tolak. Jadi bila dia melintasi sama dengan, kita akan dapat tambah. Jadi W tambah 5U sama dengan 7T. Okey, sekarang kita nak adalah T. Jadi kat sini adalah operasi darab. Okey, bila kita tendang dia, dia akan jadi bahagi. Betul. Jadi kamu tulis W tambah 5U bahagi 7 sama dengan T. Bila kamu dah dapat dah bentuk yang macam ni, T sama dengan W tambah 5U per 7 bahagi 7. So kamu boleh gantikan nilai W sama dengan 15 dan U sama dengan 4. Jadi kamu gantikan 15 tambah 5 darab U adalah 4 per 7. Kamu akan dapat 35 per 7 per sama dengan T. So, boleh pemudahkan lagi tak? Boleh dengan sifir 7. So, kat atas ni 35 bagi 7, kamu akan dapat 5. Nampak macam 7 kat dah. Padam sikit. Okey. So, T akan sama dengan 5. Okey. Contoh yang ketiga pula adalah diberi M sama dengan 1/4 di dalam kurungan kuasa 2P tolak Q. Hitung nilai Q jika diberi M dan P. M dia adalah 16 dan P dia adalah sama dengan 3. So, kita tengok kat sini. Q dia dekat sini. So, saya nak tanya, yang ada bracket kurungan ni, operasi dia apa? Ya, betul dah. Jadi, kalau tu kita tulis dulu M sama dengan 1/4 P tolak Q kuasa 2. Okey.
Jadi apa yang kamu perlu buat dulu, kamu ambil 4 ni. Saya katakan kalau ada pecahan kedua, kita permudahkan dulu. Okey? Kita akan dapat 4M sama dengan P tolak Q kuasa 2. Okey? Bila kamu nampak yang tu, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita tahu Q dia ada kat sini. Lepas tu ada P dan ada kuasa 2. Perkara pertama sekali yang kamu kena buat ialah hapuskanlah dulu kuasa 2 ni. Jadi kita boleh guna punca kuasa 2. P tolak Q kuasa 2. Kita guna punca kuasa 2. Okey, sama dengan punca kuasa 2 4M. Okey. Kemudian bila kamu selesaikan, kita akan dapat kat sini P tolak Q sama dengan 4M kuasa 2. Okey, sekarang ni kita tahu kita nak Q. Tapi Q ni dalam keadaan negatif. Kita nak jadikan dia positif. Jadi, kamu tukarkan tempat dia P sebelah kiri. Bila kita tukar dia P sebelah kiri, dia akan jadi positif. Jadi, kita akan dapat Q tambah 4M sama dengan P. Kita dah buat mai dah nak jadikan dia seorang. Tengok-tengok punca kuasa 2 4M ada pula. Jadi kita kena ubah dia, tendang dia P belah kanan. Jadi kita akan dapat Q sama dengan P tolak punca kuasa 4M. Punca kuasa 2 4M. Bila kamu dah dapat perkara rumus macam ni, kemudian kamu dah boleh substitute gantikan nilai bagi setiap pemuli ubah. Contohnya M. Kita ada sekarang adalah P. 3. Okey, 3. Kemudian tolak punca kuasa 2 4 darab M berapa? 16. Okey. Okey, kemudian Q sama dengan, kamu boleh tekan kalkulator untuk bantu kamu dapat jawapan, dan jawapan akhir sekali kamu akan dapat 15 punca kuasa 2. Okey, kalau untuk tekan kalkulator tu dulu, mula-mula sekali kamu selesaikan dulu yang ni, punca kuasa 2 4 darab 16. Lepas dapat jawapan yang ni, barulah kamu ambil 3 tolak jawapan yang kamu telah dapat kat sini. Barulah kamu dapat punca kuasa 2 15. Punca kuasa 2 15 main mana ni? Yang ni kamu akan dapat negatif 5. Sebabnya 3 tolak 4 darab 16, kamu akan dapat 4 darab 16, kamu akan dapat 64. Punca kuasa 2 64. Kemudian 3 tolak 64 punca kuasa 2, kalau kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 8. Okey, jadi kamu akan dapat negatif 5. Okey. Okey, kalau kamu tengok pula soalan yang keempat ni, dia kata hitung nilai A apabila B sama dengan negatif 3. So, bila kita tengok punca kuasa 2 9A sama dengan B kuasa 2 tolak 3 bahagi 2, perkara pertama dulu kita permudahkan dahulu. So kita akan ambil 2 darab punca kuasa 2 9A sama dengan B kuasa 2 tolak 3. Okey, sekarang kita tahu kita nak cari adalah B. Tapi sekarang dia adalah B kuasa 2, patut dia ada pula tolak 3. Jadi tolak 3 ni kita kena ubah P tepi. Okey? Okey, yang tadi tu silap. Jadi bila kita buat 2 darab 9A punca kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 3. Okey. Bila kamu nampak di sini, setelah kita permudahkan, jadi kita nampak dekat punca kuasa 2 9A ni, kita nak matikan lah dia punya punca kuasa 2 ni kan. Sebab sebenarnya ni sebab kita darab, kita tulis macam ni kan. Sebenarnya dia boleh je tulis macam ni, 2 punca kuasa 2 9A sama dengan B kuasa 2 tolak
3. Okey, untuk matikan punca kuasa 2, kita tahu kita boleh guna kuasa 2, iaitu kurungan kuasa 2 ni. Jadi kalau belah kiri kita buat punca kuasa 2, kuasa 2 ni, jadi kat belah kanan pun kita akan buat kuasa 2. Okey, bila kita buat, jadinya kamu akan dapat kat sini 2 kuasa 2. Okey, kalau kamu tak tahu ni, kamu tulis darab 9A. Okey, yang ni sebab kita ambil 1/2 darab 2 kan, nanti akan dapat kuasa 1 kan. Okey, sama dengan B kuasa 2 tolak 3 dalam kurungan kuasa 2. Okey, jadinya kamu akan dapat 2 kuasa 2, 4 darab 9, kamu akan dapat 36A, sama dengan B kuasa 2 tolak 3 dalam kurungan kuasa 2. Okey, sekarang ni kita tahu kita nak A sahaja. Kemudian kamu ambil 36 ni, kamu ubah, tendang dia pi sebelah kanan. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi bahagi. Jadi B kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 akan bahagi 36. Okey, bila kamu dapat rumus ni, kita akan masukkan, gantikan nilai dalam pemboleh ubah. B dia berapa tadi? Negatif 3. Jadi ada kuasa 2 tolak 3 kurungan besar kuasa 2 sama dengan 36. Okey, kamu tekan kalkulator, kemudian kamu akan dapat jawapan 1. Okey, jawapan yang kamu akan dapat adalah 1. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya pula, iaitu 9A punca kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 3 bahagi 2. Okey, soalan yang sama macam tadi, tapi dia minta hitung nilai B apabila A sama dengan 4. Okey, saya tulis semula sama dengan B kuasa 2 tolak 3 bahagi 2. Sekarang ni dia nak adalah B. Jadi perkara yang sama juga, kita perlu darab dahulu untuk permudahkan. Kamu akan dapat 2 darab 9A kuasa, punca kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 3. Okey, yang ni bila dia nak B ni, barulah kita tengok sebelah dia ni, yang negatif 3 ni. Kita tengok yang tepi ni, barulah kita tendang tolak 3 ni. Sebab tadi tengok nilai A. Jadi kena jaga-jaga, jangan buat careless mistake. Okey, macam saya pun ada. Sebab tu kalau kita nak buat latihan matematik ni, kita kena fokus. Okey, tolak 3 ni kita kena tendang dia pergi sebelah kiri. Jadi kamu akan dapat 2 punca kuasa 2 9A. Kat sini kamu akan dapat apa? Operasi dia tambah sama dengan B kuasa 2. Okey, macam mana kita nak hilangkan B kuasa 2 ni? Dengan punca kuasa 2, kamu tambah kat dia kat sini. Lepas tu belah kiri pun punca kuasa 2, belah kanan buh punca kuasa 2, belah kiri pun kena letak juga. Jadinya kamu akan dapat B sama dengan 2 darab 9A punca kuasa 2 tambah 3, lepas tu ada punca kuasa 2. Okey, jadi bila kamu dah dapat rumus macam ni, kamu tinggal gantikan nilai pemboleh ubah. Okey, 2 punca kuasa 9A adalah 4 darab 4 tambah 3. Okey, punca kuasa 2. Okey, kalau kamu guna kalkulator hitam tu, kamu kena kira 1/1. Tapi kira okey lah, kamu mesti boleh guna kalkulator. Okey, dan jawapan akhirnya kamu mesti dapat punca kuasa 2 adalah 15. Okey, cara untuk nak tekan kalkulator tu, saya ada bagi gambar dekat grup WhatsApp. Nanti tengok ya. Kemudian yang nombor 6 ni adalah melibatkan, kalau kamu tengok ni secara umum ni, dia melibatkan operasi tambah dan tolak sahaja. Tapi dia melibatkan pecahan. Okey, jadinya
dia kata kat sini dia hitung nilai U apabila T sama dengan negatif 10 dan S adalah 6. U dia kat mana? U dia dekat sini. So kita kena tendang dulu 3/5 T ni pi belah kiri. Jadi kamu akan dapat 2/3 S. Bila kita tendang 3/5 T ni, depan dia dapat apa? Operasi apa? Operasi tolak sama dengan 1/2 U. Okey, bila kita nampak kat sini adalah 2/3 S tolak 3/5 T ni memang tak sama lah mereka punya pemboleh ubah. Lepas tu mereka punya penyebut pun tak sama. Jadi tugas kita adalah menyamakan penyebut mereka. Jadi kamu tulis macam ni dulu untuk nak tahu darab dengan apa. T sama dengan 1/2 U. Okey, kita kena darab dengan berapa ni? Penyebut kat bawah ni supaya mereka sama. Kamu ambil penyebut antara satu sama lain. Yang ni ada 3, yang ni ada 5. So kita ambil 3 darab 5 dengan 5 darab 3. Sama tak dapat hasil dia? Sama, dua-dua akan dapat penyebut dia adalah 15. Jadi kalau kat sini 3 darab 5, jadi kat atas pun kena 2 darab 5. Yang ni 5 darab 3, yang atas pun 3 darab 3. Okey, jadinya kamu akan dapat kat bawah ni 15. 2 darab 5S, kamu akan dapat 10S tolak 3 darab 3 T, kamu akan dapat 9T. Sama dengan 1/2 U. Okey, 1/2 U ni sebenarnya boleh juga ditulis sebagai U/2. Jadinya 2 ni kamu boleh darab ke atas. Kamu akan dapat 2 darab dengan 10S tolak 9T bahagi 15 sama dengan U. Okey, bila kamu dah dapat dah rumus algebra, iaitu perkara rumus dia adalah U, jadi kamu bolehlah substitutekan nilai pemboleh ubah dia. Okey, 2 darab 10 S berapa? S adalah 6 tolak 9T. T dia negatif 10 bahagi 15 sama dengan U. Okey, jadinya bila kamu selesaikan, kamu akan dapat 20. Okey, dan cara untuk kamu tekan kalkulator juga, saya ada sediakan tulisan gambar di dalam grup WhatsApp. Okey, terima kasih sebab menonton video saya. Selamat belajar, jangan lupa buat latihan. Sebab kalau matematik ni, tips dia yang utama, kamu kena buat latihan. Kalau kamu salin nota pun sambil buat pun okey. Kamu nak tengok kamu faham ke tak, kamu buat latihan. Dan orang yang paling buat latihan matematik ni, dia akan nampak strategi untuk menyelesaikan masalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat petang.